Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan sesi live kita pada malam ini. Baik, hari ini kita start lebih awal sikit. Okey. Bukan bagi bonus, tetapi menceritakan mengenai bonus issue. Apakah itu bonus issue dan apakah impak dan implikasi yang bakal orang kata terkenalah ataupun apakah tindakan kita sebagai pedagang maupun pelabur apabila situasi bonus issue ini diberikan. Alright. So bonus issue, apakah itu bonus issue? Yes, hari ni kita start lebih awal kerana one of the reason sebab saya nak tengok semi-final Piala Razak, okay? Piala Tun Abdul Razak yang mana salah seorang staff saya ada main lah. Jadi saya nak tengok kejap lagi. Lagipun dah start dah pun, ada kat TV sebelah ni kan. But anyway, I'll try to keep everything as simple as possible and hopefully you will learn from it and you boleh apply balik lah. Alright. So apakah itu bonus issue? Bonus issue ni adalah salah satu corporate action yang orang kata dikeluarkan oleh pihak syarikat untuk para shareholders, untuk para pelabur ataupun para pelabur ke dalam syarikat ataupun kepada pemilik syarikat. Dia bagi dalam bentuk pulangan saham. Alright, so contoh dia bagi saham yang percuma semula ataupun bahasa lainnya ia adalah reward kepada para pemegang saham syarikat. Dan on top of that juga, okay, selain sebagai reward, dia juga adalah salah satu alternatif yang lain yang diberikan kepada pelabur dan pedagang ataupun owner syarikat, pemilik syarikat untuk apa kita panggil? Dia sebagai alternatif kepada dividen. Okay? Jadi keywords dekat sini adalah alternatif kepada dividen. Keywords dia sangat-sangat penting, keywords dia supaya anda boleh faham kenapa dia adalah alternatif kepada dividen. Alright. Jadi sebab apa dia jadi alternatif kepada dividen? Ini sebab-sebab dia lah. Alright. So sebab-sebab dia adalah sebab-sebabnya adalah ada semua contoh semua macam mana you nak kira adjusted price, semua kita akan ajar malam ni. Alright. Okay, kenapa dia dikira sebagai alternatif untuk dividen? Alright. So setiap kali bila syarikat bagi dividen, sebenarnya dia akan menggunakan cash available yang ada daripada syarikat dan cash tersebutlah yang akan diguna pakai untuk bagi dividen dekat para pelabur. Tapi dekat dalam case bonus issue, you tak dapat cash, tapi you dapat saham percuma. Let's say yang latest kita tahu ada saham, setiap satu saham dapat 2 saham percuma. Saham apakah itu? Itulah dia saham Top Glove, tuan-tuan dan puan. Alright. Yes, saham Top Glove yang paling hot, yang paling panas. Alright. Dia paling hot dan paling panas lah. Yang latest kan, yang mana setiap satu saham you dapat 2 saham percuma. Kenapa dia boleh bagi 2 saham percuma? Okey, ini menunjukkan bahawa Top Glove mempunyai banyak lebihan wang lebihan lah. Maksudnya dia ada duit yang banyak, cash yang banyak. Kenapa bila saya cakap dia ada cash yang banyak? Sebab yelah, selain daripada dia buat buyback, salah satu dia bagi bonus issue 1 kepada 2. Setiap satu saham you dapat extra 2. Means sekarang hari ni you pegang 1, bila hari X date you dapat 3 saham. Alright, you pegang triple lah, maksudnya you will triple you punya pegangan saham. Alright. Jadi kenapa saya cakap dia adalah alternatif? Sebabnya bila dia announce bonus, sebenarnya dia akan tolak daripada pendapatan syarikat. Okay? Tu sebab dia alternatif kepada, tu sebab saya cakap dia alternatif kepada dividen. Dia akan tolak juga. Kalau dividen dia ambil duit daripada cash available dan dia akan tolak daripada keuntungan syarikat. Sama juga dengan case bonus issue. Sebenarnya bila dia announce dia bagi bonus issue kepada pemilik syarikat dan pemegang saham, secara tak langsung dia dibayar menggunakan, kira kalau dalam transaction dia, you akan tengok net asset dia kemungkinan akan berkurangan sebab dia akan menggunakan reserve cash. Alright. Dan apakah impact dia in future? Yang mana contohnya latest Top Glove dia bagi setiap satu saham dapat 2 saham percuma. Impak dia masa akan datang sebabkan dia akan tolak dan dia akan consume dia punya reserve cash. So in future there's a possibility, ada kemungkinan yang mana dividen
yang akan diberikan kepada pemegang saham di masa akan datang akan lebih rendah, sedikit rendah berbanding tahun-tahun sebelumnya. Alright, that is the implication bila mana dia buat bonus issue, especially bila dia bagi bonus issue yang kau punya banyak. Alright, itu yang pertama. Okay, yang kedua saya dah mention lah, dia alternatif kepada dividen. Alright, jadi yang ketiga, okay, yang ketiga seperti semua orang sedia maklum, harga Top Glove beberapa bulan yang lalu sebelum cross X date pada 3 September. Sebelum 3 September bermaksud pada 2 Disember dan sebelumnya, harga dia telah mencecah lebih daripada RM20. Dan selepas itu dia adjusted semula, dia readjust. Sebab apa? Bila dia buat bonus, bila dia bagi bonus issue, alright, bila dia bagi bonus issue, numbers of shares tu akan meningkat. Alright, maksudnya issued shares ataupun shares available dekat market tu, numbers dia meningkat lah. So kalau dalam case Top Glove, daripada 1 jadi triple, 3 kali ganda lebih banyak berbanding yang sebelumnya. Jadi bila 3 kali ganda lebih banyak, harga dia akan adjusted supaya market cap dia masih sama. Alright, dan macam mana you nak kira adjusted price? Alright, so saya akan buka saya punya blackboard sementara tu. Alright, for some time. Okay, dia tengah loading sebentar. Alright, so saya akan tunjuk lah macam mana you nak kira lah bila dia adjust. Selalunya orang tanya saya, dia adjust harga berapa? Ni saya bagi terus formula dia. Selalu kalau orang tanya on the spot, saya mana ingat. Ni sebab saya dah buka balik buku, saya tengok balik. Okay, ni. Okay, so ini rough calculation. Alright, ini adalah rough calculation dia. Okay, kejap. Alright, so this is dia punya rough calculation. Monitor please. Alright, so rough calculation. Okay, ni baju club saya season 3 tahun lepas punya season. Alright, baik. Alright. Okay. So cara calculation dia, bonus issue adjusted price. Alright. Adjusted apa ni? Okay. Adjusted price. Okay, dalam kurungan bonus issue. Okay, macam mana you nak calculate? You akan dapat rough number satu harga dia lah, yang mana dia tak akan lari banyak. Dia akan lari mungkin dalam plus minus 5 sen. Tengok keadaan harga lah. Kalau dalam case Top Glove, dia akan lari lebih kurang dalam 5 sen. Tapi kalau lebih, kalau harga tu, saham tu lebih rendah, dia akan lari probably 2-3 sen. Dia lebih kurang macam tu, dia tak lari jauh. Alright, so macam mana dia punya harga? So kita akan ambil current price. Alright, possibly current price. So let's say we are talking about Top Glove on 2nd of September. Right, so you kena ambil harga current price. Maksudnya 2 September punya harga. Let's say you start off dengan current price. You just ambil formula dia. Ini yang dimaksudkan dengan current price. Alright, current price as of 2nd September. Okay, selepas tu you darabkan dengan saham yang okay, contoh this is Top Glove punya case lah. Top Glove punya case, dia bagi 2, dia punya ni adalah 2 nisbah 1. Alright, Top Glove punya case. So you kena tengok balik harga saham Top Glove sebelum dia jatuh. I believe dalam RM22. Memang dah tak dapat dah. Nak tengok kan, sebab tak, siapa ingat? Siapa ingat dia boleh buat lah calculation. Maksudnya 2/1. So sekarang ni current price darab dengan current number of shares. Okay, maksudnya you punya pegangan lah. Alright, dalam case ni 1 lah. Alright, current numbers of shares. Alright. Okay, ni 2 darab. Ni darab ni. So contoh, let's say harga dia RM21. Okay, you ada 1 unit. Contoh. Okay, sebab kita nak ambil Allah. Sekejap Undo. Okay. Okay, so saya buat ni. Naikkan sikit. Okay, current number of shares ni nombor ni lah.
Okay, yang ni sebelah belakang ni, ni dia. Kalau sini 2, 2 lah sini. Alright, so 21, 1. So bawah ni apa you buat? Okay, current number of shares. Current number of shares. You tambahkan dengan ni. Bonus given out. Okay. Jadi you akan dapat satu nilai dia. So contoh 21 darab 1 dapat 21. Right, you bahagikan. Current number of shares 1 tambah 2. So 3, you akan dapat 7 ringgit. So this is you punya adjusted price. This is how you calculate adjusted price. Okay. Ni dia punya rough calculation lah. Okay, this is dia punya rough calculation. So you akan dapat dia probably dia akan lari sikit lah dalam plus minus 5 cents. Okay, dia dalam lingkungan tu. So ini adalah satu parts yang mana macam mana dia adjust numbers of price tu. Dia buat adjustment. Allah, sorry lupa tutup. Okay, jadi kenapa dia buat bonus, dia bagi bonus issue? Yang pertama adalah syarikat dia nak bagi reward kepada semua pemegang saham dia. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya dia nak menggalakkan participation. Dia nak menggalakkan participation daripada pelabur-pelabur yang baru. Sebab pelabur-pelabur yang baru dia akan nampak saham ni, wow, now, okay, now, dia cakap, oh now saham Top Glove harga RM7 tengah diskaun, tengah murah. There's a possibility dia nak pergi RM20 balik. Ada chance tak? Jadi dia nak menggalakkan, oh ini tengah murah, time ni lah beli sebab dia syarikat dia pernah pergi RM20. There's a chance untuk dia pergi RM20. Alright, 200%, threefold punya return. Jadi dia pun, so dia nak encourage dia punya market participation untuk saham saham ni lah. Okay, jadi tu je lah. Satu lagi, yes, saham akan jadi berat lah sebab numbers of shares dia lebih banyak. Jadi dalam case Top Glove sangat-sangat kaya yang mana dia bagi you bonus 1/2. Maksudnya 2, dia threefold tau. Pegangan saham you threefold, 3 kali ganda. Alright, pegangan saham you jadi 3 kali ganda. Jadi bila pegangan saham you jadi 3 kali ganda, kan, dia akan tolak daripada kan saya mention tadi, dia akan tolak daripada pendapatan, retained earnings, dia akan tolak daripada situ. Alright, so saya akan tunjuk contoh. Okay, alright, as you can see here, this is dia punya contoh dekat sini. Alright, bonus issue 2/1, dia akan issuekan this amount of new ordinary shares kepada Top Glove, bla 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 bla. Okay, so now tengok kat sini, kan saya cakap dia akan tolak dekat retained earnings. You tengok so this is Top Glove, this is dia punya report yang saya dapat daripada malaysiastock.biz. You tengok dekat sini, distributable. Alright, distributable retained earnings. You tengok dekat sini, dekat retained earnings dekat sini. Alright, dan you tengok dekat sebelah sini, transfer from retained earnings, tak silap, this one. Okay, nampak, ni yang biru highlight ni. Alright, you can see transfer from retained earnings as per mention over here. You nampak tak di dalam kurungan kat sini? Bila dalam kurungan bermaksud apa? Bila dia tulis dalam kurungan, okay, bila dia tulis dalam kurungan, alright, bermaksud dia tolak, dia deduct. Maksudnya this is the deduction for bonus yang dia bagi. Dia akan deductnya. Definitely dia akan deduct daripada pendapatan apa yang dia ada. Alright, tu tak termasuk lagi dia punya dividend. Kan? You tengok dekat sini, dividend on ordinary shares. Nampak dia tolak lagi daripada pendapatan syarikat. Alright, pendapatan syarikat. Okay. Jadi itulah you boleh nampak dekat situ. Dia akan tolak, dia akan kacau cash yang available dekat dalam syarikat. Alright, good question. So bila dia bonus, contoh Top Glove bagi bonus issue 3 kali ganda, jumlah unit saham yang ada di pasaran 3 kali ganda. Adakah dia punya market capitalization dia 3 kali ganda? Tak. Market capitalization dia tetap akan sama. Alright. Dia tak ada apa-apa perubahan melainkan numbers of share berubah, serta selain number of shares berubah, dia punya apa lagi yang berubah? Dia punya
retain earnings dia pun akan berubah sebab dia akan tolak daripada retain earnings. Okay? Berapa lama? Possibly 6 bulan ke setahun selalunya lah. Okay? Dan looking at Top Glove currently, bila dia buat shares buyback, kan, dia buat shares buyback bermaksud dia terlampau banyak gila babas cash. Alright? So dia akan ada efek ke tak dekat dia punya floating shares. Sebenarnya dia tak ada efek sangat dekat floating shares ataupun issued shares. Sebab dia beli daripada public. Kan, kalau dia beli daripada public, shares buyback daripada public, dia boleh sellable lagi dengan public. Tapi kalau dia buat buyback dan dia tak nak letak kat public, maksudnya dia akan ada adjustment sikit dengan floating shares. Tapi selalunya tak adalah. Selalunya dia boleh jual balik sebab senang untuk dia nak dapatkan cash, immediate cash. Alright? Maksudnya sekarang ni bila dia buat shares buyback, apa dia buat tau? Dia nak asset dia mudah cair. Maksudnya dia convert cash dia jadi asset. Okay? Dia convert cash dia jadi asset supaya asset dia tu, orang kata dia biar duit dia bekerja untuk dia macam kita buat, kan? Let the money works for itself. Okay, let the money works for us. Jadi sekarang ni dia buat buyback, harga saham dia naik, kan? Jadi duit tu bekerja untuk dia. So let's say in future dia nak expand, dia just cairkan je that numbers of shares. Dia cairkan that numbers of shares, kan? Dia pegang cash dan cash dia confirm akan beranak lebih banyak. Jadi lebih mudah untuk expansion. That is how smart they are. Okay? Itu menunjukkan betapa bijak dan cerdiknya lah mereka, kan? Okay? Kita ni ikan bilis ni kita tumpang je lah sekali, apa salahnya. Alright? Okay. So apakah efek dia ataupun apakah impact dia? Okay. Share capital definitely akan increase. Apakah share capital? Share capital tu orang kata modal yang dia dah convert jadi dalam bentuk shares lah. Maksudnya capital shares dia nampak lebih tinggi, tetapi net asset dia, ada kemungkinan net asset dia akan terganggu. Alright. Tu satu. Yang kedua, yes, price will be adjusted. Dan adakah dia bagi efek dekat percentage pegangan saham anda? So let's say sebelum ni you beli pemegang saham Top Glove seperti Tuan Farhan, Toke Top Glove. Let's say dia pegang 20% pegangan saham dan dia dapat bonus issue. Dia dapat bonus issue triple pegang jumlah unit saham yang dia pegang, dia triple. Okay? So dia pegang triple. Bila dia pegang triple, tuan-tuan dan puan, adakah percentage dia 20% tu akan terganggu? Jawapannya tidak. Okay, tu sebab bila you dapat bonus, you jangan jual. You jangan jual saham you sebenarnya bila you dapat bonus. Sebab you akan mengecikkan pegangan saham you. Dan tu sebab itu yang apa Top Glove buat sekarang. Dia buat buyback. Bila you nampak, oh aku punya saham triple babe, unit saham aku triple, you lupa percentage you sebenarnya tetap sama. Bila you jual, percentage you makin kecil. Yang beli you punya percentage tu siapa? Shares buyback daripada Top Glove. Jadi itu yang berlaku sebenarnya. Alright? Jadi jika anda sebagai seorang pelabur maupun sebagai seorang pedagang, anda dapat bonus, buy right, you tak payah jual pun tak apa. Okay, buy right, you tak payah jual pun tak apa sebenarnya. Okay? Sebab you akan mengecikkan you punya percentage. If you are talking about long term investment. Alright? Tak payah jual. Okay? Yes. Alright. Okay. Adakah share float akan bertambah bila dia jual balik yang saham-saham yang dia beli? Selalunya takkan lah. Dia takkan berubah sebab dia beli pun kemungkinan daripada pasaran public ni. Alright? Daripada public ni dia beli. Kan? Jadi dia hold supaya dia mudah untuk dia cairkan balik dekat pasaran yang sama. Alright? Cuma dia kena buat announcement je lah. Tu je. Okay? Alright. Ada gap ke? Okay. Rasa yang tu dia tak properly adjusted je tu rasanya. Alright. But anyway, everything looks okay. Everything looks very simple, very straightforward. Kan? Tak ada apa-apa yang macam memeningkan sangat lah pasal bonus issue ni. It's just that the numbers tu dia berubah sikit, dia adjusted sikit. Yang mana you akan pening sikit lah. Alright. Numbers of shares apa semua. But you sebagai pelabur, you sebagai pedagang, you tak payah pening-pening kepala. Apa yang you boleh buat adalah bila you dapat bonus, you jangan jual. Dah tu je. Conclusion dia. Mudah je sebenarnya conclusion dia. Tak susah. As easy as that sebenarnya tuan-tuan dan puan. Okay?
Ah, alright. Ada efek tak? Dia punya efek kemungkinan dividen kita akan dikurangkan lah, tu je. Okay, kemungkinan dividen kita akan dikurangkan. Itu sahaja. Maksudnya dividen kita di masa akan datang kemungkinan akan dikurangkan. Alright. Yes, dia bergantung kepada supply and demand. Alright. Maksudnya macam saya ajar pasal technical analysis lah. Macam tu je sebenarnya. Alright, tak ada apa-apa lah. Okay. Apa lagi ni? Tadi saya ada nampak ada satu. Okay. Adakah impact bonus issue sama dengan share split? Sebenarnya impact dia daripada segi ni tak ada apa-apa lah, but daripada segi fundamentals dia akan ada effect yang mana kalau dia buat share split dia takkan ganggu company tu punya syarikat tu punya earnings, but itu kalau share split. Kalau bonus dia akan tolak duit tu daripada dia punya share earnings. Alright, tu je dia punya ni. Okay. Alright. Okay. So this is last question yang tak ada langsung orang kata related dengan topik malam ni. Okay. So soalan dia dekat sini, kalau harga saham tu naik, kan, kita sebagai pedagang harga saham naik, kita jual sebab kita dapat profit. In what way company tu buat profit? Company tu buat profit daripada jual produk dia sebenarnya. Alright, sebenarnya dia jual produk dia lah. Let's say Top Glove, dia profit dia datang daripada mana? Datang daripada penjualan glove dia sahaja sebenarnya. Jadi yang berjual beli dekat saham ni siapa? Kita lah. Kita hanya bertukar pemilikan syarikat dengan saya dengan tuan. Macam tu je kita bertukar. Tapi instead of kita datang duduk dekat dalam meeting dengan lawyer you, dengan I punya lawyer apa semua, nak sign, go through document, lambat nak dapat agreement. Jadi dia dah dipermudahkan, semuanya online. Akad jual beli tu online, tekan buy, tekan sell, ada orang nak buy, okay, aku nak beli kau punya saham, dah settle. Okay, maksudnya bursa ni hanyalah intermediaries untuk orang kata saham ni, orang kata nak tukar tangan tu lebih mudah. Okay, dan kenapa syarikat ni ada dekat bursa? Sebab dia nak dapatkan capital lebih, jadi dia jual pegangan syarikat tu kepada public, pada orang ramai untuk dia raise fund, raise capital dia untuk dia buat expenditure. Selalunya macam tu. Alright. Jadi yes, itu sahaja sebenarnya. Okay. So habis topik untuk malam ni. Hopefully you learn something. Alright. So siapa yang baru join, jangan risau, you boleh tengok video ni. Esok akan dimuat naik ke YouTube. Alright, so you can subscribe to my YouTube. Dan for the past few days, saya sentiasa dapat DM dekat IG saya. Okay, siapa yang belum follow IG saya, sila follow IG saya. Yang mana saya selalu update lah story dekat IG tu. Tak adalah selalu, bila rasa nak update je update. Dan saya, lately saya banyak dapat DM sebab saya share, saya buat kerja gila kan, 20 minit dapat untung more than 20%. Tak sampai 10 minit dapat 10% kan. Jadi orang semua tanya saya macam mana saya buat. Adakah saya ada saya ada ilmu, orang kata. Yes, saya ada ilmu dia lah. Tapi saya tak ada bela apa-apa. Tak ada. Tapi saya ada ilmu, saya ada pengalaman. Jadi dan macam mana saya anticipate harga saham tu akan bergerak naik. Okay. Jadi siapa nak tahu macam mana saya buat, boleh follow IG saya. Saya akan sharekan semuanya dekat saya punya story. Alright. So make sure you all subscribe. Definitely you have to subscribe my YouTube. Okay, subscribe my YouTube, and on top of that follow my IG. Saya akan sharekan, kupaskan satu-satu apa yang saya buat sebenarnya untuk saya dapatkan pulangan pendapatan 10-20% within few minutes. Tak lama, within few minutes. Alright. Kan? Tak, dia bukan God eyes. Yes, this eyes belong to Allah. Kita hanya pinjam kan, tapi kita pulangkan balik nanti pun bukan dalam keadaan yang mana dipinjamkan balik kan. Astaghfirullahalazim, betapa teruknya kita sebagai orang kata, sebagai umat dia kan. Yalah, dia bagi celik, memang cantik, jelas kita punya view, but kita pulangkan nanti dalam keadaan rabun. Okay, alright. But anyway, saya akan ajar lah, saya akan sharekan apa semua. Jadi please follow saya punya IG. Saya akan start sharing lah live. Bukanlah live sebenarnya, saya akan update story je.
Tak nak lah buat live dekat IG, tak best. Okay, dekat IG punya live tak best. Jadi saya banyak ni lah. Alright. Jadi itu saja daripada saya untuk malam ni, sebab saya nak pergi tengok staff saya main. Dia dah leading 2-1 dah pun. Alright, dia tak score. Okay. Jadi itu saja daripada saya untuk malam ni. Jadi hopefully you learn something and I'll see you again on Monday. Hopefully on Monday, kalau tak ada apa-apa masalah. And untuk investors masterclass esok pagi kita definitely akan jumpa lah. Alright. So let's say adakah saham seperti Vertis akan muncul semula? Jeng jeng jeng. Alright, kita nantikan esok pagi. So I'll see you again investors masterclass esok pagi. Dan semua yang menonton live, yang menonton video YouTube, I'll see you again on Casual Trader on Monday. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.